Kementerian Kesihatan dengan duka citanya hari ini memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 29 tahun yang merupakan kes 777. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru yang teruk setelah dijangkiti COVID-19. Semasa dalam rawatan di Pusat Pengasihan Kebangsaan, kes ini telah melahirkan anak melalui pembedahan pada 24 Ogos 2021. Kes ini kemudian telah dimasukkan ke unit rawatan intensif Pusat Pengasihan Kebangsaan kerana beliau memerlukan bantuan mesin pernafasan dan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sehubungan dengan ini demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi kes keluarga, Kementerian Kesihatan tidak akan mengungsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 148 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 3,831 kes. Terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 58 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3788 yang mengandungi 7 kes baru dan kluster 3598 yang mengandungi 4 kes baru. Kedua-dua kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 37 tambahan kes-kes baru kepada 16 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini ialah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 100 kes adalah masih dalam siasatan lagi bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 164 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 106 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,313 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,497 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 28 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam pada itu, alhamdulillah, 2 kes telah selamat melahirkan anak damit melalui pembedahan pada 8 September 2021. Kesemua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,491 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 264,580 ujian. Mengenai mesej tular kes positif jangkitan COVID-19 di kalangan kaki tangan Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurung, Kementerian Kesihatan ingin mengesahkan mengenai kes tersebut dan sedang melaksanakan penyiasatan termasuk ujian swab dan kuarantin bagi kontak-kontak yang terlibat. Kementerian Kesihatan ingin meyakinkan orang ramai bahawa pembersihan persekitaran
di dalam bangunan pusat-pusat kesihatan dan fasiliti-fasiliti kesihatan yang lain dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan seperti mana SOP yang sedia ada. Orang ramai khususnya pesakit dan pengunjung di Pusat Kesihatan Jubilee Perak Sengkurung adalah dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dengan perkara ini. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus mematuhi segala arahan-arahan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini, seperti melakukan amalan kebersihan tangan dan penjarakan fizikal. Selain itu, sesiapa yang mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan hendaklah mendapatkan rawatan dan ujian swab dengan segera. Untuk makluman orang ramai seterusnya, pada masa ini perkhidmatan di Pusat Kesihatan Jubilee Perak Sengkurung adalah berjalan seperti biasa. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media-media sosial tanpa memastikan kesahihannya. Seterusnya, orang ramai juga diperingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak disahkan oleh kementerian ini. Negara Brunei Darussalam komited untuk bekerjasama melaksanakan pendekatan kesihatan untuk semua atau One Health di semua peringkat. Di samping itu, negara juga komited untuk mempercepatkan kemajuan di bawah matlamat pembangunan mampan berkaitan dengan kesihatan untuk mencapai pelindungan kesihatan sejagat dan menangani kesihatan mental serta menyokong position paper mengenai pemulihan sihat dan mampan. Menteri Kesihatan menekankan perkara itu semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan G20 secara maya yang diadakan di Rome, Itali. Sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini, negara Brunei Darussalam dijemput menyertai mesyuarat tersebut. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama dengan badan-badan antarabangsa dan negara-negara lain untuk sokongan yang lebih berkesan dan mencapai liputan kesihatan untuk semua. Mesyuarat selama 2 hari itu turut dihadiri oleh para Menteri Kesihatan dan wakil dari anggota G20, negara-negara jemputan, NGO dan pertubuhan tidak berkeuntungan. Menteri Kesihatan dalam ucapannya turut menggariskan cabaran kesihatan khususnya mengenai penyakit tidak berjangkit termasuk kesihatan mental yang kekal sebagai sebahagian daripada keutamaan kesihatan ASEAN di bawah agenda pembangunan kesihatan pasca 2015 ASEAN. Menurut Menteri Kesihatan, sebagai sebahagian komitmen negara Brunei Darussalam di ASEAN, negara turut menggalakkan kerjasama serantau mengenai kesihatan mental dan telah mencadangkan 2 dokumen mengenai kerjasama kesihatan mental dalam kalangan remaja dan kanak-kanak dan kenyataan pemimpin sidang kemuncak Asia Timur mengenai kesihatan mental. Menteri Kesihatan seterusnya berkata negara-negara anggota ASEAN telah bersatu padu dan bertindak balas secara kolektif terhadap krisis COVID-19. Justru negara Brunei Darussalam menyeru masyarakat antarabangsa untuk meningkatkan usaha bagi membina daya tahan dengan mengukuhkan kolaborasi di semua sektor. Semasa mesyuarat tersebut, deklarasi Menteri Kesihatan G20 diluluskan yang menggalakkan kerjasama pelbagai hala yang kukuh serta meningkatkan lagi usaha bersama untuk memerangi pandemik COVID-19 dan menyokong pemulihan akibat COVID-19. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Dynamic Technologies memeterai kerjasama bagi melengkapkan para mahasiswa dengan kemahiran IT melalui penempatan kerja ke arah menjana industri tersebut di negara ini. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis penandatanganan secara maya bagi Head Start program antara Dynamic Technologies dan UBD untuk 2 mahasiswa bagi kumpulan pertama. Mereka akan mengikuti latihan dalam perkhidmatan sambil menjalani pengajian sarjana muda. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Universiti Brunei Darussalam. Menandatangani bagi pihak Dynamic Technologies dan Haslina Haji Muhammad Taib,
Ketua Pegawai Eksekutifnya, dan Hajah Siti Rozana binti Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Ketua Perkhidmatan Korporat syarikat tersebut. Sementara UBD diwakili oleh Datin Dr. Haja Anita Binurul Zahrina, binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Ahmad Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD, dan Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Penolong Naib Chancellor. Thank you Yang Berhormat Datuk, Yang Mulia Datin Dr. Haja Anita, Yang Mulia. Kementerian Kesihatan terus menerima pelbagai sumbangan sebagai tanggungjawab sosial korporat semua pihak dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sumbangan cek bernilai RM20,000 daripada Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad diserahkan kepada Awang Haji Maswari bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan daripada 3 buah syarikat, antaranya Faizi Department Store Sanam Biga, Syarikat Umi Trading dan Syarikat Kainstar BN. Sumbangan juga diterima daripada Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB, Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam, Persatuan Mawar MKM Brunei dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sumbangan diterima termasuk daripada orang ramai. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan, hubungi MOH Emergency Operations Center melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja. Sesi pengajaran dan pembelajaran bagi penggal persekolahan ketiga yang dilaksanakan secara dalam talian sejak 18 Ogos lalu bagi semua sekolah rendah, menengah, maktab, pusat tingkatan 6 dan sekolah-sekolah swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan berjalan dengan baik dan lancar. Para pemimpin sekolah dan guru mengambil langkah proaktif bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir dalam mengikuti pembelajaran. Ia sejajar dengan maklumat kerajaan untuk melahirkan generasi cemerlang dan berakhlak. Berikutan penularan wabak COVID-19, pemimpin-pemimpin sekolah membuat perancangan rapi bagi membantu para guru mencapai pengajaran yang efisien. Kehadiran guru dan pelajar bagi setiap sesi pengajaran dan jadual pengajaran dipantau melalui medium komunikasi. Di samping itu, Business Continuity Plan BCP sekolah juga sentiasa dikemaskini. Kehadiran guru dan pelajar bagi setiap sesi pengajaran adalah dipantau melalui laporan ataupun kemaskini melalui grup WhatsApp yang telah disediakan bagi setiap kelas. Penuntut-penuntut tidak hadir atau tidak dapat mengikuti pembelajaran atas sebab-sebab tertentu seperti masalah internet connection atau tidak mempunyai devices yang diperlukan dapat diketahui oleh pengetua dan timbalan-timbalan pengetua. Professional development akan diadakan sekali seminggu untuk membantu guru-guru yang masih mempunyai masalah penggunaan aplikasi dalam talian. Di samping itu, guru-guru memberikan link pengajaran kepada pihak academic team agar memudahkan saya dan academic team mengikuti perkembangan pengajaran guru dalam talian. Dalam memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran secara maya berjalan dengan lancar, guru-guru mengambil pelbagai inisiatif walaupun dalam keadaan yang mencabar. Kerana penuntut-penuntut pernah mengikuti kelas dalam talian, maka mereka lebih memahami ekspektasi dalam pembelajaran mereka daripada sekolah dan guru-guru. Tanggungjawab saya masih sama, tetapi saya akan menggunakan cara-cara yang bersesuaian seperti mengurangkan screen time dan memberi kerja off screen
Catatan markah memang dibuat bagi setiap pelajar dan juga catatan markah ini amat penting kerana ini bagi memastikan semua murid-murid tidak ketinggalan. Bagi murid yang tidak dapat akses seperti tidak dapat menggunakan, contohnya tidak dapat menggunakan Teams secara live, jadinya kami mencari alternatif lain untuk menyampaikan atau memberikan latihan pada hari tersebut. Universiti Brunei Darussalam UBD akan menjadi tuan rumah bagi Forum Brunei Malaysia BMF keempat. Akan diadakan secara dalam talian selama 2 hari bermula 14 September 2021. Dengan tema Rangkaian Trans-Asia Kesinambungan dan Perubahan atau Trans-Asian Networks Continuity and Change, forum merupakan alternatif dalam menghadapi wabak COVID-19. Dengan 54 sesi pembentangan, 16 sesi panel akan mengetengahkan antaranya kontemporari Brunei, dunia Melayu, isu belia dan sosial serta pandemik COVID-19. BMF merupakan kerjasama antara Fakulti Sastra dan Sains Sosial FAS UBD dan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya yang antara lain bertujuan menyediakan platform memudahkan sesi dialog antara para penyelidik dalam bidang sastra, ilmu kemanusiaan dan sains sosial. Dalam sama-sama memainkan peranan dalam mengawal penularan wabak COVID-19 di negara ini, Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan memaklumkan bahawa waktu dan hari operasi bagi kaunter perkhidmatan dan pembayaran adalah diubah dan dikemas kini. Perubahan waktu dan hari operasi bagi kaunter-kaunter perkhidmatan dan pembayaran di cawangan pejabat-pejabat tanah di ke-4 daerah di laman sesawang Jabatan Tanah iaitu www.tanah.gov.bn. Dalam kenyataannya, Jabatan Tanah turut memaklumkan permohonan pindah milik tanah iaitu baharu bagi tanah yang terletak di daerah Brunei dan Muara tidak akan diterima untuk sementara waktu. Pasukan Polis Diraja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang wanita warga tempatan yang keluar dari rumah. Noraisah binti Muhammad 51 tahun dengan nombor kad pengenalan 00120208. Sebarang maklumat mengenai keberadaannya, hubungi Balai Polis Sungai Liang, Daerah Polis Belait melalui telefon 323-0459 dan talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan. Dalam pada itu, pasukan polis Diraja Brunei meminta bantuan dan kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang lelaki warga negara Indonesia yang lari daripada majikan. Muhammad Salafuddin, 32 tahun dengan nombor pasport B92368851. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Sengkurung, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian 266-1334 dan talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Sementara itu, pasukan polis Diraja Brunei juga meminta bantuan untuk mengesan 4 pekerja warga negara Bangladesh yang dilaporkan lari daripada majikan. Altaf Hussein, 38 tahun, nombor kad pengenalan 51368956. Kapiluddin, 31 tahun, nombor kad pengenalan 51378933. Aminur Miah, 40 tahun, nombor kad pengenalan 51416653 dan Muhammad Saiful Sardar, 41 tahun, nombor kad pengenalan 51379337. Sebarang maklumat mengenai keempat-empat individu berkenaan, hubungi ke Balai Polis Kuala Belait, Daerah Polis Belait di talian 3334324 dan talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan.